Assalamualaikum and hai semua. Okey, hari ni saya nak share dengan anda semua tentang tutorial macam mana nak buat FB Ads. Okey, FB Ads ni merupakan satu features yang Facebook sediakan kepada kita untuk buat marketing. Okey, kenapa saya suka FB Ads? Sebab FB Ads ni memberi kita kebebasan untuk mencari customer yang kita nak. Okey, kita ada macam-macam jenis latar belakang customer yang kita boleh pilih. For example, okey, kita nak kita nak attack iklan kita kepada individu yang berumur 30 tahun katakan, lelaki dan mungkin bekerja sebagai seorang doktor ataupun cikgu ataupun siapa yang kerja dalam industri oil and gas ataupun dan individu tersebut merupakan seorang yang suka membaca. So kita boleh define customer kita tu macam mana. Benda dalam istilah dunia FB Ads itu adalah kita panggil customer avatar. Contoh ini individu yang kita nak tu lah. Okey, ini individu tersebut, right? So kita nak individu ni macam mana orang dia? Lelaki ke perempuan, umur dia berapa, kerja apa, suka makan apa pun boleh, apa interest dia. Okey, kita nak cari orang yang suka membaca, orang yang mencari tentang saving. Right, macam-macam jenis kita boleh pilih. Kita lah kena fikir macam mana customer yang kita nak. Okey, macam mana orang macam mana yang kita nak attack menggunakan FB Ads supaya orang-orang ni dapat nampak kita punya ads tu. Ini adalah kekuatan FB di mana dia ada dia ada simpan data. Okey, Facebook ni adalah bisnes berkaitan data. Dia ada data, that's why dia boleh jual ads. Dia boleh sediakan FB Ads. Dia kata dia ada strong data. So that's why it's convincing untuk kita guna FB Ads. Okay, jom saya share dengan anda semua. Ini adalah FB personal saya. Okay, FB personal ni is different thing. FB personal tak ada ads apa semua. Okay, kita apa yang kita post di FB personal, kawan-kawan kita yang boleh nampak. Okay, kalau orang share, orang-orang di luar yang boleh nampak jugalah. Okay, right. So ini adalah page yang saya adalah. Okey, ni page family saya, ni J100 punya. Okey, ni FB page saya sendirilah yang saya bangunkan daripada 0 likers kepada 1000 likers lebih. Okey. So kita akan pergi ke page saya ni. Alright. Okey. Ni adalah FB page. FB page ni ibarat kita punya kedai lah. So more or less macam kita punya kedai lah. Okay, so siapa yang berminat untuk buat FB Ads, pastikan kita dah ada FB page ni sendiri. Dan pastikan FB page kita ni dah di set up. Okay, follow je. Sebab nak set up FB page ni sangat senang, sangat user friendly. Follow je apa yang FB suruh buat, dia buat. Okay, so bila dah buat FB page ni, janganlah terus tembak ads tu. Kita kena make sure lah rumah kita ni kemas dulu, cantik, informatif. Baru kita mula buat ads. Okay. For example, ini adalah ads yang tengah saya running sekarang. Bila musim gaji, saya track ini adalah. Okay. So saya buat berkonsepkan video. Okay. Buat copywriting sikit. Alright. So ada call to action. Dalam copywriting, kita kena ada header, content dan juga conclusion dan call to action. Call to action tu macam mana? Bila dia tekan ni, dia akan bawa kepada closing. Di mana closing channel kita adalah di WhatsApp. Normally lah WhatsApp business. Right? Ataupun kita boleh buat ads yang terus ada button dekat sini. Ada button ni, tekan button ni terus. Dia akan datang ke dalam WhatsApp kita. That's why kita kena set up FB page kita ni betul-betul. Right? So, ads yang saya buat ni dah capai lebih 13,129 orang. Dan lebih 151 yang menonton video ni dan klik more. Okay. So, FB Ads ni juga adalah satu medium yang saya boleh katakan kita boleh work smart. Okay, kenapa kita katakan work smart? Sebab kita boleh, macam mana nak cakap kita boleh prospecting kepada orang lain, okay, tanpa kita buat prospecting secara personal, macam tu. Okay, dan leads boleh masuk. Kita bayar FB yang buat kerja, kita just set up sekali, FB buat kerja. Katakan kita set sehari RM7. Kita run untuk 10 hari, RM70 kos dia. FB yang buat kerja, FB yang pastikan
konten kita ni sampai kepada individu yang kita target. So individu tu yang baca semua sendiri dan dia berminat, dia akan datang kepada kita. Macam tu. Okay? Right. Kita juga diajar oleh mentor kita tentang terus terjah kepada prospek. Okay? So kita ada dua cara sekarang. Kita boleh set so-called macam robot lah, FBX macam robot yang buat kerja, dan kita pun at the same time kita boleh buat prospecting juga. So this work smart, kita maksimiskan 24 hours, 7 days a week yang kita ada untuk cari prospek. So that's why kalau orang dealer yang kata kat saya dia tak ada prospek, so bagi saya dia belum explore lebih detail lah. Okay, banyak lagi bidang cabang yang kita boleh terokai untuk kita sampaikan manfaat tentang emas dan public gold ni. Alright, ini kita janganlah buat FB page ni just semata-mata untuk iklan. Tapi kita boleh share konten, update semasa kita. Okay, ni salah satu contoh ads yang saya buat lagi. Ads ni sampai kepada 5,000 orang. Bayangkan kita nak, katakanlah kita nak bagi flyers dekat orang. Kita nak pergi kepada 5,000 orang. Macam mana tu? Ambil masa berapa lama? Penat semua kan? So, tapi dengan adanya FB ni, adanya teknologi ni, kita boleh bayar FB terus capai kepada individu-individu yang kita pilih. Alright, okay. So ini overview lah, idea kenapa perlu pentingnya sebagai seorang public gold business owner memanfaatkan medium FB Ads yang ada lah. Okay. Macam-macam konten saya share kat sini. Ada video, ada gambar, ada FB live. Okay, so make it kita punya FB page ni hidup. Okay. Jangan sekadar-kadar menulis saja, so bagi corak lah, ada up and down dia. Okay, best. Alright. Okay, next kita akan move to ads. Alright. Macam mana nak buat ads? So bila page ni dah cantik, dah ready untuk kita nak buat ads. So datang ke belah tepi ni, dia ada ad center. Okay, dekat ad center ni pun kita boleh buat ads. Dia create ads. Okay, dan kita ada macam-macam pilihan lah yang ada kat sini. Okay, tapi untuk hari ini antara pilihan yang ada, macam di FB ni banyak sangat pilihan ads yang ada. Saya pun tak sempat lagi nak terjah semua ni. Apa yang selalu saya buat adalah kat sini ya. Saya datang kepada Ads Manager. Okey, kat atas ni ya. Ads ni saya datang ke FB biasa saya balik. FB personal saya. Okey. So datang kepada Ads Manager. Okey, dalam Ads Manager ni lah lagi detail kita boleh buat ads. Yang tadi tu dia macam sedikit ada hidden dia yang belum yang kalau yang siapa beginner boleh guna tu lah, tapi saya nak ajar ilmu yang terus deeper, terjun terus ke dalam bidang yang betul dia. Kena datang kat sini. Okay, ini interface dia. Okay, from time to time Facebook akan ubahlah interface ni, tapi the general idea ada kat situ. Okay, general idea ada kat sini. So macam mana nak mula? Kita tekan create ni. Create campaign yang kita nak buat. Saya akan kongsikan apa campaign yang saya familiar lah buat. Alright. Antara yang paling yang saya kerap buat adalah engagement. Okay, kita klik engagement. Okay, kita boleh pilih kita nak engagement tu berbentuk page like. Page like ni macam orang like page kita. Tapi saya suka post engagement sebab dalam engagement ni juga kita boleh membuatkan individu tu like page kita. Okay, so tu in one terus. Ambil post engagement, continue. Alright. So bila dah continue, okay, dia dah datang kat sini dah. Alright. So kita bolehlah namakan campaign kita ni apa? New apa? Katakan campaign, campaign dia nama apa? Campaign April 2021. Contohlah, okay. So turun. Ini tak ada apa, ni tak ada apa. Terus ni pun ikut je, simple je. Ini tak payah lagi, tak perlu buat. Okey, ni dekat bajet. Tentang bajet, macam mana nak buat bajet? Saya akan guna cara saya lah, akan guna daily budget. For example, kita nak katakan dia RM1 tak boleh. RM1 nanti Facebook tak bagi buat. Okey. Kita kena nanti dia akan fail nanti. Kat sini. Saya rasa minimum RM4. Alright. So katakan saya nak letak sehari RM7. Okey. Okay. Tadi yang RM1 tu kita budget too small. Okay, kalau RM7 is okay. Alright. So dah settle daily, kita ada daily budget ataupun lifetime budget.
lifetime budget ni a bit risky sebab for example kita spend 10 hari. Okay, lifetime budget tu dalam masa 10 hari ni ikut dan dia lah. Dia nak spend banyak mana. Tapi katakan lifetime budget tu kita letak RM1,000. Dia boleh jadi Facebook spend RM1,000 tu dalam masa 2 hari pun boleh. Sebab lifetime budget kita bagi kebebasan kat dia untuk pilih. Tapi bila kita letak daily budget ni, kita yang sendiri fixkan sehari hang kena pakai RM7 je. Okay, macam tu. So tekan next. Lepas dah tekan next, okay. Ini set name. Terpulanglah kita nak ubah, saya tak ubah pun yang ni. Okay. Ni start date kita. End date ni normally saya tak letak end date. Sebab apa? For the first 5 days kita run kita punya ads tu, saya akan monitor. Kalau ads tu bagus, saya akan ongoing. Saya akan biar dia jalan sampailah tahap ads tu dah tepu. Kalau kita letak set end date tu, for example kita letak 19.95. Okay. So sayanglah kalau ads kita tengah rancak, tiba-tiba dia stop. That's why saya tak suka letak end date, saya biar je. Saya monitor, sehari RM7, 5 hari RM35. Saya nak tengok dalam masa 5 hari ni, ads ni berkesan ke tak? Membawa masuk leads ke tak? Dia tak ada calculation. Di mana kita spend RM7, sehari kita dapat 2 customer, 2 leads, 1 lead, 10 leads. Depends on kita punya cara kita pilih crowd kita, konten kita. So banyak faktor yang mempengaruhi leads itu masuklah. Kalau kita buat konten yang tak berkualiti, so kita tak akan dapat leads yang bagus lah. Okay, that's why FBX ni kita try and error. Janganlah kita buat sebulan, 2 bulan, lepas tu kita dah give up. Sebab leads tak masuk, kita pun stop. Okay, saya ni dah bertahun-tahun lah guna FBX ni buat. Cari new customer. Right? Dan kita tak boleh guna mindset macam ni. Kita spend RM100, kita dapat sales. For example, sebagai seorang master dealer, kalau dapat sales RM10,000, okay, RM10,000 kali 2% akan dapat, RM10,000 kan kali 2% akan dapat RM200. So saya katakan saya spend dekat FBX ni RM100. Dan saya kena capai 5,000 sale. Kali dengan 2% akan dapat RM100. Kita tak boleh kira macam tu. Kalau kita bermain dengan kira-kira ni, kita akan fed up. Sebab bisnes public goal ni bukan one time punya bisnes. It's continuous. Bila kita dah dapat new customer, kita service, dia akan keep on buying. Beli. Okay. So kalau kita spend RM100, kita dapat 5 customer for example. So 5 customer ni dia berterusan sampai bila-bila. Dia bukan hanya customer kita selama 2 bulan. Forever. Nanti kalau dia jadi dealer ke apa kan, so network dia growing. Itu adalah hasil daripada investment yang kita buat. Okay. Alright. So next kita pergi ke bahagian audience. Audience ni pula, contoh audience ni lah di mana kita kena pilih kita punya customer tu macam mana. Kita suka customer kita kena fikir. Duduk sejenak, fikir. Macam mana customer aku ni? Aku nak orang dia macam mana? Umur dia berapa? Okey, contoh macam saya tak suka target yang umur 50 ke 60 ke atas sebab nanti bagi saya lah susah nak guide. Kadang-kadang dia golongan-golongan ni tak ada macam nak online banking, nak lock ni dia macam susah sikit. So saya lebih suka target kepada generasi anak muda sekitar umur 20-an kepada 40-an. Senang. Saya nak guide pun senang. Okay. Alright. So kita siapa yang first time buat, dia boleh terus create new audience lah. Macam saya dah buat macam-macam jenis audience. Okay, yang latest saya buat ads untuk Jihad Indonesia. So saya ada customer avatar untuk customer Indonesia. Okay, saya target nampak kat sini, saya target customer di Jakarta, Klaten, Jawa Tengah, Surabaya, Yogyakarta. Okay, so location macam ni. Yang ni yang saya bantu Jihad Indonesia lah untuk buat ads bagi Jihad Indonesia. Ni yang saya buat sebelum ni lah. Contohlah saya terus ambil lah. Okay, saya ambil yang kat sini terus.
Ni yang saya dah buat dah. Tuan-tuan perempuan yang baru nak buat ads, so kena buat balik daripada awal. Ini contoh saya akan go through daripada awal balik. Okay? Alright, sebentar ya. Alright. So, okay, saya target kawasan-kawasan. Ini location. Kita boleh target, kita nak customer kita di location mana. Macam saya antara apa yang saya buat, mungkin saya pilih di bandar-bandar besar, bandar-bandar yang ada branch public gold. So, senang kita bila close customer, kita terus bagi tahu dia, okay, kita ada branch dekat katakan kita letak kat sini, saya letak Kota Baru, Kelantan. So dekat Kota Baru, Kelantan ada branch kat sana. So dia terus boleh deal dengan branch kat sana. Kalau saya ambil customer, saya letak Jeli, mungkin customer yang di Jeli tu dia tanya, dekat Jeli ada branch tak? So kita akan jawab tak ada. So dia akan macam sedikit blocker kat situ. Tetapi sekarang dah tak jadi isu sangat sebab kita boleh guna goal in transit. Kita boleh improvise kita punya script untuk letakkan, katakan ya item-item public goal boleh terus di-post secara berinsurans terus sampai ke rumah. Alright. Ni saya letak target umur 20 sampai 50. Saya exclude orang Bangladesh dan Nepal. Okay, ini powernya ads ni, kita boleh exclude sebab kita ada foreigner. So kita tak mau foreigner ni terbabit dengan ads kita, sebab bila dia terbabit dalam ads kita, dia buta-buta je kita punya duit burn dekat situ. Sebab every click yang prospek ni tekan dekat ads kita, like ke share ke komen, itu akan incur cost. Itulah cost yang RM7 kita spend tu. Okay, people who match. Ini antara yang saya cakap tadi tu. Kita nak customer kita ni datang daripada kelompok-kelompok macam mana? Customer avatar. Ini kita panggil dia dalam word dia customer avatar. Apa itu customer avatar? Kita lah define sendiri. Kita nak customer kita tu macam mana? So that Facebook boleh cari person-person yang close enough to kita punya target. Okay, contoh. Okay, jom kita buat barulah. Okay, kita create new audience. Create new audience. Okay, tulis. Create new audience, create new custom audience. Bukan, sekejap. Terus bukan custom audience ni, biarkan. Okay. Kalau kita nak exclude, kita exclude ni lah yang tadi saya cakap tu, yang Bangladesh, Nepal tu dekat bahagian sini. Location ni kita boleh tekan edit. Kita pilih lah, janganlah ambil Malaysia dia terlampau general. Okay. Kita pilih, katakan saya kat Penang, Kepala Batas. Kita nak customer yang dekat dengan kita, for example, Kepala Batas Pulau Pinang. Okay. So kita nampak kat meter ni. Dekat meter belah kanan ni nampak ada 1.9 juta potential reach di sekitar Kepala Batas dan 40 km radius. More or less kalau kita tengok daripada dalam peta ni, satu Penang lah dia cover. Okay. Mungkin kita boleh letak dekat branch public gold di Ipoh, kita letak Ipoh lagi. So masing-masing kena berfikir sejenak. Location mana yang nak target. Alright. So boleh letak sebanyak mana location yang kalian nak. Nak ubah radius ni pun boleh. Kita tak nak terlampau besar, kita nak close betul-betul. Aku nak customer area Kepala Batas je. Kepala Batas saja. Alright. So dia lebih close kan dia punya radius tu. Okay, kalau sebab macam Penang ni kecil, kalau kita buat radius terlampau besar, dia boleh cover the whole Penang. Okay. Next, dekat age. Age kita boleh ikut lah kita punya preference. Preference kita umur berapa. Kalau kita nak 24 sampai berapa yang kita nak. 24 kita pilih lah. Sampai 40 ke. So ikut kita lah. So Facebook akan datang ke area-area ni. So dengan apa yang kita filter out ni, nampak tak potential reach dah jadi semakin spesifik. Okay, kalau terlampau general pun tak bagus juga, tapi make sure meter kita ni di bahagian tengah, di bahagian green ni. So that Facebook senang nak buat kerja dia. Gender, kita nak laki saja ke, perempuan saja ke. Saya dapat feedback daripada rakan-rakan dealer kita di mana bila dealer perempuan buat ads, banyak laki-laki ni kacau. So tak selesa. So mungkin kita boleh buat ads terus kepada perempuan saja. Kalau memang untuk golongan perempuan yang memang tak nak ada gangguan lah daripada laki-laki apa ke kan. So boleh letak woman saja. Alright? Ini antara kaedah yang ada lah. Kalau letak all, letak all. Okay, detail targeting ni lah.
Okay, kita kena pilih customer kita tu macam mana. Katakan kita nak cari customer kita yang mencari-cari ilmu tentang saving. Okay, tunggu sekejap, nanti dia akan datang bawah ni. Dia akan keluar macam-macam. So kita letak saving. Kita juga boleh pilih juga. Kita nak customer ni adalah follower Irfan Khairi, katakan. So, Irfan Khairi ni seorang businessman yang bercakap tentang kewangan, tentang bisnes. So kita nak sebab follower dia ni berkualiti. So kita nak Facebook target kepada follower dia. Ada Irfan Khairi kat sini. Katakan kita nak siapa lagi? Saya tengok mungkin ustaz apa kan? Contoh Ustaz Azhar Idrus. Okay. So nampak tak? Kita punya audience semakin lama semakin define, semakin spesifik. So mudah kerja Facebook nak buat kerja dia. Okay. Kita boleh letak macam-macam yang apa saja yang kita nak. Dia kita nak apa kata for example nak engineer. Sistem engineer lah apa semua ada. So kita boleh define kita punya customer kat bahagian dekat area sini. Okay. Bila dah settle, bolehlah teruskan. Kalau kita nak exclude apa-apa, kita exclude lah kat sini. Kita yang pilih lah apa yang kita nak. So languages ni kita pilih lah. All languages ke? Kalau kita nak English all dengan Malay for example, right? So okay, go. Kita nak customer kita ni hanya faham bahasa Melayu dan English sahaja yang dapatkan ads kita ni. Okay, lepas tu kita boleh save this audience. So that untuk kalau save ni bagus sebab untuk ads yang akan datang. For example, ads kita ni meletup, boom. Kita dah tahu dah. Kita punya customer avatar ni bagus. Okay. Cara kita define customer ni bagus, kita boleh copy over kepada konten yang berbeza, ads yang berbeza di bulan depan ke bila-bila yang kita nak. Okay. Untuk placement ni adalah di mana ads kita tu akan dipaparkan. Kalau automatic ni, Facebook ikut dan dia. Saya punya preference, tekan manual, saya hanya pilih untuk buat di Facebook dan sometimes saya gabungkan di Instagram juga. Okay, kalau kita nak di Instagram, kita double tick dua-dua ni lah. Tapi ingat, nampak kat sini dia ada 8/9, 8/9. Okay, kita dalam Facebook sendiri terlalu banyak tempat dia akan pergi. So saya tak nak dekat feeds, saya tak nak dekat Instagram ni, tak nak, kita antik lah, search tak nak. Facebook, okay, Facebook saya nak dia hanya ada dekat news feed ni saja. Dekat tempat-tempat ni saya tak nak. Okay. Dekat in article ni pun saya tak nak. Contoh dia ada satu tempat saja. Okay. Facebook news feed tu macam mana? Sekali saya tunjuk. Okay, macam mana Facebook news feed tu. Okay, next. Okay, optimization and delivery ni biarkan kosong. Okay, kita tekan next. Okay, dekat sini adalah di bahagian di mana kita kena pilih konten kita. Okay, konten apa yang kita nak. Macam saya ada banyak page yang saya jaga. So sekarang saya nak pilih page yang saya sendirilah, yang bawah ni. Sekejap Next. Okay. Okay, yang ni. So pilih the right page. Okay. So use existing post. Nak klik post yang baru pun boleh. Nak guna saya normally saya akan klik dulu post tu dan saya post di FB page. Lepas tu datang sini, saya nak select post tu. Kita select lah post kat sini. Okay. Sekejap Use existing post. Select post. Okay. Kan kita banyak kongsi dekat tadi tu kan. For example, saya nak pilih yang ni, 10 asas ilmu Mars ni. Ini adalah kita panggil konten. Konten apa yang kita nak iklankan. So, macam inilah gambar yang akan nampak nanti bila kita buat iklan tu. Okay. Alright. So, dah settle. Kita dah pilih iklan ni. Okay, kita nampak ni iklan yang kita buat. Lepas tu, kita boleh juga pilih. Ni, ada satu lagi function baru ni. Facebook baru letak, nama dia call to action.
sama ada kita nak letak button ataupun button ni atau button apa? Button send message pun boleh. Okay. So update post. So follow lah kalau nak buat apa yang Facebook letak ni. From time to time dia akan update. Contoh macam apps yang saya baru buat tu, dia ada button ni, dia boleh include WhatsApp button. Terus ada WhatsApp, yang customer terus klik datang ke WhatsApp saya. Macam tu. Alright, dia bila dah settle semua, dia terus tekan publish. Dalam masa sekitar maksimum lah, dalam 24 jam ataupun 48 jam, Facebook akan approve lah. Kalau iklan kita ni tak di-approve, contoh ada langgar apa-apa undang-undang yang Facebook letak, kita kena tengok balik komen tu, apa yang dikomenkan, kita ubah, modify balik. Alright, sebab dia kena jaga juga, sebab kalau kita letak konten bukan-bukan, kita kena ikut undang-undang yang dia letak. Macam mana kita nak tengok balik apa yang pening? Kan tadi kita dah publish kan? So tekan melangkah ni, kita akan nampak kat sini. Kita punya status sekarang dalam in review. Tengah di review. Okay? Alright. Tapi saya bagi contoh je ni. Saya akan close off balik lah. Turn off balik. Kalau saya turn off ni, maksudnya tak jadilah. Iklan tak jalan. Okay? Sebab saya dah jalan banyak dah. Kan? Campaign-campaign yang saya tengah jalan ni banyak kat sini. Yang in review ni saya tutup. Saya tak nak. Ni ada yang Jihad Indonesia. Ini adalah iklan yang saya tengah buat sekarang. Okay. So, ada beberapa iklan yang hijau ni, yang aktif tengah-tengah jalan. Contoh yang Jihad Indonesia saya buat bukan semalam, beberapa hari lepas, dah berjaya reach kepada 7,000 orang lebih. Okay. Frekuensi ni kekerapan. Berapa kerap orang tu nampak kita punya posting tu. Contoh analogi mudah yang saya nak kongsikan, contoh macam kita tengok iklan TV lah, Milo ke, Nestle ke, Maggi kan. Setiap hari kita buka, kita nampak. Bila kita nampak hari-hari tu, dia akan terus masuk dalam minda kita tau. Nak minum apa? Minum Milo. Nak makan apa? Makan KFC. So, KFC tu, dia dah ada setahun punya iklan. Dia nak bagi kita ingat dekat dia. Itu adalah frekuensi. Alright? So, lagi tinggi frekuensi, lagi bagus. Ni result beberapa ramai orang yang daripada yang reach tu, yang betul-betul serius nak tengok iklan kita. Okay. So, kita boleh tengok cost dia. Satu reach tu, 3 sen saja. Alright. So, kita boleh kaji, kita tengok. Okay. So, ini saja yang saya nak kongsikan dengan anda semua, supaya anda semua berjaya dengan menggunakan sedikitlah ilmu yang Allah titikkan dekat saya ni untuk kongsikan dengan anda semua, iaitu berkaitan FB Ads. Right? Dia tak susah dan boleh buat, tak ada masalah. Okay, jika ada apa-apa soalan nanti, insyaAllah boleh tanya saya. Saya cuba bantu guide lah. Okay, alright. So ni account, sebab nanti kita akan, kalau yang belum register, saya bayar guna kredit card. So senang saya nak monitor. Okay. So kita daftarkan kredit card kita dalam Facebook ni, nanti siapa yang belum buat set up dia punya card tu, nanti sebelum dia nak publish, FB akan suruh dia set up dia punya kredit card dulu. Kredit card ke debit card pun boleh. Okay. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Dan supaya leads anda semua mencurah-curah lah. Okay. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.